Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, diteruskan bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Masih lagi dalam kedatangan delegasi ataupun al-wufud. Al-wufud, dan ini adalah kisah terakhir. Lepas ni adalah kisah surat Nabi, sifat surat Nabi SAW kepada para raja. InsyaAllah lepas ni. Sebelum kita akan habis sikit lagi ya buku ni, jilid yang ke jilid yang keempat lah. Kalau saya ni jilid yang ketiga. Kalau terjemahan ni jilid yang keempat. Nah, kedatangan delegasi An-Nakha' menghadap Rasulullah SAW. Delegasi An-Nakha' datang menghadap Rasulullah SAW, dan mereka adalah delegasi yang terakhir yang datang. Kedatangan mereka adalah pada bulan Muharram tahun 11 Hijriah. Terdiri daripada 200 orang. Masya Allah, ramai dari sini. Mereka lalu singgah di ruang tamu. Kemudian mereka menjumpai Rasulullah SAW dengan membenarkan Islam. Maksudnya mereka dengan keadaan masuk Islam. Mereka dahulu telah membai'ah Mu'adz bin Jabal. Maksudnya mereka di Yaman lah ni, Mu'adz bin Jabal ni. Maka salah seorang dari mereka yang bernama Zurarah bin Amru mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang menakjubkan dalam perjalanan aku ini." Beliau bertanya, "Apakah yang engkau telah lihat?" Apakah yang engkau telah lihat? Dia kata, "Aku melihat kedai yang aku tinggalkan di kampung. Sepertinya kedai tersebut melahirkan anak yang berwarna hitam kemerahan." Itu bahasa Arab ya. Atanan taraktuha fil hayy ka'annaha wulidat jidyan aswa' ahwa. Aswad al-masyad bi umrah. Dia hitam kemerah-merahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau meninggalkan budak wanitamu dalam keadaan hamil? Wahal tarakta amatan laka musirratan ala ham?" Dia menjawab, "Benar, na'am." Dia berkata, "Sesungguhnya budak wanita tersebut, hamba wanita tersebut telah melahirkan anak laki-laki, dan anak itu adalah putramu." Maksudnya Ummul Walad lah. Maksudnya Ummul Walad iaitu dilahirkan anak tu anak tuan lah, anak tuan yang hamba tadi, anak dia lah, ketika bersama dengan hamba perempuannya. Dan dalam Islam kita semua maklum bahawa hamba perempuan ini boleh dijima'. Hamba perempuan boleh dijima'. Halal untuk dijima'. Tidak termasuk daripada perkara yang dilarang oleh syarak. Dan buatkan kipas.
Nah, dia menjawab benar. Sungguh budak itu telah melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu adalah putramu. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan warna hitam kemerahan tersebut yang ada pada keldai dia tadi? Beliau bersabda, mendekatlah kepadaku. Lalu dia pun mendekat kepada beliau SAW. Lalu beliau bersabda, bagi dia SAW, apakah engkau memiliki penyakit kusta yang engkau sembunyikan? Dia mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak seorang pun yang mengetahui perihal tersebut, setidak pula mengungkapkannya selain anda. Beliau SAW menjawab, itulah warna hitam kemerahan. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku melihat An-Nu'man bin Munzir mengenakan dua buah anting-anting daripada batu yang halus serta dua buah gelang. Beliau SAW bersabda, itu adalah penguasa Arab. Dia kembali kepada perhiasan dan gemerlap yang terbaik. Maksudnya dia punya harta yang terbaik. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku melihat seorang wanita tua yang telah memutih rambutnya keluar dari tanah. Beliau SAW menjawab, wanita itu adalah sisa-sisa dunia. Wahai Rasulullah, aku melihat api yang keluar dari dalam tanah yang menghalangiku dengan anakku bernama Amr. Hmm. Jadi mimpi ni, jadi apa yang nampak ni secara zahirnya, kalau kita nampak dalam mimpi sebenarnya. Nampak dalam mimpi, bukan nampak pada zahir. Nampak dalam mimpi. Okey. Wahai Rasulullah, aku melihat api yang keluar dari dalam tanah yang menghalangiku dengan anakku yang bernama Amr. Api tersebut berkata, nyala api yang melihat dan yang buta. Berilah aku makan yang memakan kalian, keluarga kalian dan harta benda kalian. Rasulullah SAW bersabda, api itu adalah fitnah yang akan datang di akhir zaman. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah fitnah tersebut? Iaitu orang-orang akan membunuh pemimpin mereka dan mereka saling bersengketa bagaikan tulang kepala yang saling berhimpit. Hmm. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan jari-jari beliau macam ni. Maksudnya makin terhimpit kepalanya. Di mana yang salah seorang kalian akan salah, di mana yang berbuat salah dalam fitnah akan menyangka telah berbuat baik. Dan darah seorang mukmin dalam fitnah akan lebih lazat lagi bagi mukmin lainnya daripada air. Itu adalah terjemahan ni ya. عجوزا شمطاء تلك بقيتنا وقرائت نارا خرج من الأرض فعال وتلك لظى بصير وعمى أطعموني آكلكم أهلكم وما لكم قال أن سلم تلك فتنة تكون في الأرض قال فتنة يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار الأطباق الرأس وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابع يحسب المسيء فيها أنه محسن ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى من شرب الماء. Maksudnya bukan ahla lebih manis ni, maksudnya ni. Maksudnya ketika itu darah orang mukmin itu lebih berharga daripada air. Maksudnya lebih berharga daripada air, lebih mahal ketika itu. Maksudnya ketika itu kalau kamu harus dengan jaga darah orang mukmin, jaga darah orang mukmin lagilah kita kena jaga. Maksudnya itulah. Bila anakmu telah meninggal dunia, maka engkau akan mendapat fitnah tersebut. Jika engkau meninggal dunia, maka anakmu yang akan mendapat fitnah tersebut. Jadi ini min dalail nubuwah. Ini min dalail al-nubuwah. Di antara tanda-tanda kebenaran Nabi SAW, Nabi diberi khabar tentang perkara-perkara yang berlaku pada akhir zaman nanti. Nah,
Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku tidak mendapat fitnah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Allah, janganlah dia mendapatkan fitnah tersebut. Maka dia pun meninggal dunia dan tinggallah anak dan anaknya termasuk yang menjatuhkan Uthman. Masya Allah. Dan anaknya termasuk orang yang telah membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maksudnya anak dia pun terkena fitnah tadi. Kan Nabi katakan, api-api yang aku akan makan kamu semua, api itu kata. Bahawa ini adalah fitnah yang akan berlaku, kekacauan yang akan berlaku pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka fahamlah bahawa kisah tersebut, kisah ini adalah kisah macam mana apa ni orang ini adalah perkhabaran Nabi SAW berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada akhir zaman nanti, apa yang akan berlaku pada akhir zaman nanti. Barakallahu fiik. Seterusnya kita teruskan. Beberapa petunjuk beliau SAW dalam mengirim surat kepada para raja. Telah sahih disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari beliau, dari baginda SAW. Beliau menulis surat kepada Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah, daripada Muhammad Rasulillah, ila Hiraqil azimir Rum, kepada Herakl penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, salam dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'uka bid'ayatil Islam, sungguhnya aku mengajak kamu kepada Islam, aku menyeru anda kepada dakwah Islam. Okey, aslim taslam, masuklah Islam maka anda akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah Taala akan bagi anda ganjaran 2 kali ganda. Kenapa 2 kali ganda? Iaitu didapat ganjaran dia masuk Islam dan juga ganjaran orang-orang yang ikut dia masuk Islam. Itu tafsiran yang pertama. Maksud dapat 2 kali ganda ganjaran ni, iaitu pertama, pahala dia masuk Islam, dan dia sebagai raja, biasanya orang akan ikut agama sang raja ni. Jadi bila dia masuk Islam, maka rakyat dia pun akan masuk Islam juga. Maka dia pun dapat ganjaran, insya-Allah. Dan maksud yang kedua daripada dapat ganjaran 2 kali ganda ni, iaitu apa dia? Iaitu dalam hadis Nabi SAW, dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW sebut, ada orang yang dapat 2 ganjaran. Siapakah orang dapat 2 ganjaran tadi? Salah satu daripadanya Nabi sebut, orang yang beriman dengan Nabi sebelum ini. Orang yang beriman dengan Nabi sebelum ini, kemudian dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nampak? Dia beriman dengan Nabi sebelum ini, kemudian dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dia beriman dengan Nabi sebelum ni, kemudian dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang macam ni, dia dapat 2 ganjaran. Dia dapat 2 ganjaran. Naam. Okey. Sama lagi, jika anda berpaling, maka anda akan mendapat dosa al-arisiyin, dosa orang-orang arisi. Okey, arisi ni ialah dosa-dosa orang awam. Dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari disebut arisiyin, yakni iaitu al-fallahin, iaitu petani-petani. Maksudnya orang-orang awam lah, orang-orang layman lah. Kenapa? Maksudnya kalau kamu tak masuk Islam, maka rakyat kamu juga tak terima agama Islam. Jadi bukan sekadar kamu yang berdosa sebab tak masuk Islam, kamu juga menyebabkan orang terhalang untuk masuk Islam, kamu juga berdosa. Itu maksudnya al-arisiyin. Alaika wa ismul al-arisiyin, dan dosa orang-orang arisiyin. Okey. Naam. Sambung lagi. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimah yang benar antara kami dan kalian.
janganlah kita menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maksudnya lah, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kembalilah kamu kepada perkataan yang sama, iaitu i'tiqad yang sama. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah melainkan Allah Ta'ala. Kenapa Nabi kata sama? Sebab dalam kitab Injil tidak ada ayat pun yang mengatakan sembahlah Isa, jadikanlah Isa sebagai Tuhan. Tidak. Yang ada adalah Nabi Isa mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nabi Isa kata, I by myself has nothing. Dia kata, aku kerana dengan diriku sendiri aku tak ada apa-apa. Kan? Bila Isa berkata kepada Mary Magdalena, ya, Isa kata apa? Dia kata, aku sekarang ini aku sedang pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Mary. Sebentar.